Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam PKP, salam stay at home dari saya. Ya, pernah dengar ayam pencen? Ya, ataupun apa ayam tua? Ya, jadi ramai yang bertanya apa nak masak apa ni yang sesuai untuk ayam pencen. Jadi ayam pencen ni, ya, ramai yang belum kenal, tapi di era PKP ni, era berjimat cermat ni, eloklah mula berkenalan dengan ayam pencen ni, ya. Jadi ayam pencen ni kalau rupa macam ayam yang lain juga, cuma dia ni agak liat, agak keras. Jadi untuk memasaknya terpaksa menggunakan masa yang lama, ataupun kalau nak dipercepatkan guna pressure cooker. Ya, jadi hari ini saya nak kongsi satu resipi yang menggunakan ayam pencen. Ya. Jadi ayam pencen ni ada satu yang masih whole bird macam ni, ya. Satu yang dah dipotong-potong, potong kecil-kecil. Ya. Ayam pencen ni eloknya dipotong kecil-kecil. Sebab apa? Sebab dia liat. Jadi kalau dipotong kecil, dia masa merebusnya tu lebih singkat sikit. Okay. Jadi apa resipi kita nak buat hari ni adalah ayam penyet pencen. Ayam penyet tapi gunakan ayam pencen. Ini adalah salah satu masakan yang sesuai untuk ayam pencen, ya, iaitu dapat menambah kelazatan, ya, membuka selera anak-anak, ya. Kalau tak, ayam pencen ni biasa orang kita buat rendang aja, tapi kita boleh juga tambahkan lagi menunya kepada ayam penyet. Jadi bahannya mudah saja, ya. Ayam pencen dah ada 2 ekor. Jadi ini adalah lengkuas 50 gram, halia 50 gram, dan kunyit hidup 50 gram, di blend jadi macam ni, ya. Jadi kita masukkan bahan yang di blend ini ke dalam pressure cooker. Okey, ini pressure cooker. Kita galakkan, kita cadangkan guna pressure cooker untuk memudahkan atau mempercepatkan proses merebus ayam pencen ni. Jadi masukkan bahan ikut sukatan yang saya bagi tahu tadi, yang telah di blend ni, ya, masukkan ke dalam pressure cooker, ya. Kemudian masukkan ayam. Kita masukkan ayam. Saya potong kecil-kecil, tujuannya untuk mempercepatkan lagi proses merebusnya. Yang kedua, bumbu ataupun ramuan ini dapat betul-betul masuk ke dalam ayam. Okey. Kemudian bila kita dah masuk ayam ni, kita masukkan air kira-kira paras 1 inci di atas ayam, ya. Kemudian kita bubuh garam dan sedikit serbuk perasa. Itu optional lah kalau suka, kalau tak garam saja. Cuma saya tidak galakkan tuan-tuan bubuh gula pasir ataupun gula merah, kerana bila bubuh gula, sebab ayam penyet ini kita nak goreng dia lepas kita rebus. Kalau kita bubuh gula, dia akan cepat perang, dan kemudian
tidak tidak nampak kemas. Bila ada yang gula ni, dia ada capuk-capuk hitam dekat ayam tu. Selain daripada kalau ikut saya cukup dah 3 rempah asas tu, iaitu halia, kunyit dan lengkuas. Tapi kalau tuan-tuan nak masuk daun limau purut, daun salam, terpulang, silakan, boleh. Jadi sebentar lagi kita akan tunjuk macam mana setelah dia direbus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi cara potong ayam pencen ni terpulang lah, ikut saiz. Nak potong belah 2 boleh, nak potong 6 boleh, potong 8 boleh. Macam tadi kita potong kecil-kecil untuk buat ayam penyet. Jadi salah satu ciri khas ayam penyet ni, ayam pencen ni adalah liat. Dia liat. Sebab usianya sudah 3-4 tahun, ya. Kerana dia diternak untuk telur, ya. Dia beza dengan ayam ada telur, ya. Ini salah satu ciri, dia ada telur yang belum jadi di dalam ayam ni. Kita masukkan air dalam pressure cooker ni, kira-kira 1 inci di atas ayam. Okey, kemudian kita tutuplah pressure cooker ni. Jadi mana yang perempuan yang tak ada pressure cooker, boleh aja rebus guna periuk biasa, tapi ambil masa lama lah, kurang-kurang 1 jam. Kalau pakai pressure cooker ni ambil masa lebih kurang setengah jam. Kalau pakai periuk biasa, sejam, kadang-kadang sampai sejam setengah. Sebab usia ayam pencen ni dia tak sama. Makin tua dia makin liat. Inilah ayam pencen yang sedang direbus menggunakan pressure cooker. Nampak asap keluar banyak ni. Pressure cooker ni tak ada timer, jadi kita kena buat timing sendirilah. Jadi macam saya kata tadi, lebih kurang setengah jam proses dalam direbus dalam pressure cooker ni. Lepas setengah jam, kita keluarkan ayam ni untuk kita goreng secara deep frying. Dah goreng tu, dah jadi ayam penyet lah. Jadi serdak-serdak rempah ratus yang ada dalam tu tadi, kita akan goreng bersama untuk sebagai decoration kepada ayam ni nanti bila telah digoreng. Assalamualaikum sekali lagi. Apakah pasangan yang sesuai untuk ayam penyet pencen?
Jadi saya nak kongsi satu resipi nasi yang enak dimakan bersama dengan ayam penyet pencen ni, iaitu nasi kuning Jakarta. Ya. Kita hanya menggunakan beras biasa saja. Ya. Apa-apa beras boleh, tak perlu beras basmati. Terutama era berjimat cermat ini, ya, tak perlulah kita pakai beras-beras mewah yang luxury macam basmati itu, ya, untuk memberikan kepuasan kepada ahli keluarga kita memadai dengan beras biasa dan sedikit bahan tambahan, ya, untuk memberikan satu kelainan kepada nasi kita ini. Bahan dia ialah bahan-bahan yang biasa kita jumpa dekat dapur kita masing-masing, iaitu bahan penumisnya ialah daun salam ataupun daun bay 3 helai, 3 ulas 3 puntung bunga lawang, sepotong kulit kayu manis, sedikit ketumbar, jintan manis, ya, bukan jintan putih, jintan manis, minyak untuk menumis, garam, serbuk kunyit, dan juga di sini kita ada bawang putih dan bawang merah nak tumis juga. Masukkan minyak lebih kurang setengah cawan minyak masak. Kawan, kita panaskan minyak, kemudian kita masukkan dulu bawang putih dan bawang merah. Tumis sehingga bawang ni naik kuning. Kita boleh masak nasi ini sambil kita menunggu ayam pencen kita direbus dalam pressure cooker. Jadi bila nasi ini siap, insya-Allah ayam itu pun dah siap untuk proses terusnya, iaitu nak menggoreng. Kemudian kita masukkan bahan-bahan kering ini. Jadi saya masak ni sukatan dia sekilo atau 3 pot beras sekilo. Jadi kalau sekilo ni untuk family dalam 12 orang sesuai lah tu. Jadi bahan-bahan yang saya tunjuk tadi tu ialah bahan untuk sekilo beras. Bawang dia lebih kurang 3 ulas bawang putih dan sebiji ataupun 1 labu bawang merah. Itu saja. Kalau sekilo beras, garam dia 1 sudu makan, 1 sudu besar. Tumis dulu, jadi naik wangi. Kemudian berapa banyak air kita nak guna? Bila kalau sekilo beras 1 liter lah air atau lebihkan sikit. Beras ni eloknya direndam dulu. Jadi 1 liter air kita masukkan. Beras ni dah direndam dan dikukus. Kita boleh masak menggunakan rice cooker atau menggunakan periuk biasa di atas dapur, ataupun menggunakan gas rice cooker yang ini elektrik. Cuma proses dia, berasnya telah direndam tadi setengah jam, dikukuskan, masukkan dalam periuk. Nanti bila air ini mendidih, kita akan tuangkan air ini ke dalam periuk. Kita kacau, kemudian kita masukkanlah ke dalam rice cooker.
Jadi apa yang kita belum tambah ialah kunyit 1 sudu teh. Begini, kunyit. Cukup 1 sudu teh sebab kita tak mau dia kuning sangat. Kita nak kuning-kuning kekuningan. Kemudian ini garam 1 sudu makan. Jadi kita kacau. Bila mendidih nanti kita rasalah masin dia dah cukup ke belum. Walaupun kita ikut sukatan, tapi kita tak pasti. Maklumlah garam ni lain jenis, lain kemasinan dia. Untuk cepat mendidih ni kita cukup. Jadi ada yang tanya beras-beras lain yang sesuai, semua beras sesuai untuk nasi kuning Jakarta. Ada yang tanya sesuai tak basmati, sesuai sangat. Cuma yang tak sesuai dengan kos. Dalam era PKP ini, kita naklah memilih masakan-masakan yang cepat dimasak. Bila cepat, tidak banyak menggunakan gas. Menjimatkan dan lazat. Cepat, kimat, lazat. Jadi soalnya kenapa ayam pencin yang mengambil masa lama kita cadangkan. Kalau kita pakai pressure cooker tak lama pun. Yang kedua, ayam pencin baru RM7 seekor, bukan sekilo, seekor. Bila 2 ekor, satu family 15 orang sesuai sangat. Jadi baru RM14 untuk 15 orang ahli keluarga. Jadi lebih kurang RM1 kos dia seorang. Dan rasanya pula tidak kalah dengan ayam penyet lain. Jadi inilah tuan-tuan, kita kena mengubah polisi masakan family kita. Kita pastikan kita mengamalkan polisi yang jimat, tetapi kita tidak pula menyingkirkan lazat tapi jimat. Dan kalau boleh berkhasiat. Okay. Dan bila kita tuangkan pakai 1 liter air, 1 kilo beras, kacau, kemudian kita pindahkan ke rice cooker. Nasi ini sebelum dimasak, nanti bila dah masak kita akan tunjuk pula macam mana rupa dia. Nasi kuning Jakarta yang saya masak sambil menunjuk aja anak-anak saya. Ini semua anak-anak lelaki saya. Ini saya Rahmat Hidayat bin Habibi. Saya Ahmad Hidayat. Saya Azad Aqua. Ini nasi yang mereka masak. Iaitu nasi kuning Jakarta akan dihidangkan bersama ayam pencin penyet yang sedang direbus dalam pressure cooker. Inilah antara assignment yang diorang kena buat sementara cuti sekolah sempena PKP. Jadi semalam mereka dah belajar buat sos, buat kicap dan sos dan kicap mi. Okay, ini dia ayam pencin yang telah kita rebus
Menggunakan pressure cooker. Setelah dia empuk, kita gorenglah dia. Ini yang saya potong kecil-kecil tadi. Dan ada juga yang saya potong besar. Thai dia pun ada, kecil pun ada. Dia terpulang lah kepada tuan-tuan. Jadi goreng sehingga dia dah masak dah sebenarnya. Jadi kita goreng ni untuk bagi dia garing. Jadilah dia apa ni, ayam penyet pancake.